mereka katanya suruh mereka beriman dengan Quran dan kitab-kitab yang lain lagi. Qalu kata mereka qalu nu'minu bima unzila alaina. Kata mereka itu ni jawapan mereka. Apa yang mereka itu jawab apabila disuruh beriman dengan Quran dan lain-lain lagi. Kata mereka itu kami beriman dengan barang yang telah diturun kepada kami. Apa dia barang yang telah diturun di atas kami? Daripada Taurat sahaja. Dia katanya dia tak payah beriman dengan Quran dan lain lagi, hanya mereka beriman dengan kitab Taurat, yang mana kitab Taurat itu turun kepada mereka. Beriman dengan kitab Taurat saja. Maka jadi pada dakwaan mereka bahwasanya mereka tak beriman dengan kitab-kitab yang lain, hanya beriman dengan kitab Taurat saja. Maka kita maklum daripada minggu lepas bahwasanya di sini Allah Ta'ala nak menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala nak membatalkan dakwaan mereka bahawa dakwa katanya mereka adalah beriman dengan kitab Taurat. Maka di sini untuk nak membatalkan akan dakwaan mereka. Sebab tu dia balas balik katanya wa yakfuruna bima wara'ahu. Wa yakfuruna bima wara'ah. Dan kufur mereka itu dengan barang yang kemudian. Wara' sini pakai mana kemudian, pakai mana lain pun ada dipakai. Dengan dan kufur mereka itu mana tak beriman mereka itu dengan barang yang kemudian atau barang yang lain daripada lain-lain. Kemudian daripada kitab Taurat atau yang lain daripada kitab Taurat. Apa dia yang kemudian tu? Daripada Quran. Jadi maknanya mereka kufur dengan Quran, mereka walaupun dakwa mereka beriman dengan kitab Taurat, tetapi kufur dengan kitab Quran. Wa huwal haqqu, dan iaitulah Quran itu yang sebenar. Padahal Quran itu ialah perkara yang sebenar. Apa yang dicerita oleh Quran itu ialah perkara yang sebenar. Tapi macam mana kamu boleh kufur dengan Quran pula? Padahal Quran itu bukan benda palsu, bukan Quran itu ialah perkara yang benar. Jadi sepatutnya kalau dakwaan kamu beriman, betul-betul kamu beriman dengan kitab Taurat, mestilah kamu beriman dengan kitab Quran juga. Jadi maknanya kalau kamu dakwa katanya beriman dengan kitab Taurat saja, padahal kamu tak beriman dengan kitab Quran, pada maknanya kamu tak beriman dengan kitab Taurat. Pada maknanya kamu tak beriman dengan kitab Taurat. Sebab kitab Taurat itu ada suruh beriman dengan Nabi yang kemudian beriman dengan Nabi Muhammad. Kenapa kamu tak ikut? Kalau dakwa katanya, kalau betul kamu beriman dengan kitab Taurat, wa huwal haqqu, dan iaitulah ini padahal Quran itu yang sebenar. Wa huwal haqqu, dan iaitulah ini padahal, tafsir gitu ya. Dan iaitulah Quran itu yang sebenar. Ini padahal Quran itu ialah yang sebenar. Musaddiqan lima ma'ahum, membenar bagi barang yang ada serta mereka itu. Apa barang yang ada tu? Kitab Taurat. Jadi Quran inilah yang membenarkan akan apa yang ada dalam kitab Taurat. Sepatut kamu beriman juga dengan kitab Quran. Jadi begitulah dakwaan mereka. Dia katanya dia beriman dengan kitab Taurat saja, dia tak beriman dengan kitab Quran. Pada Quran kitab yang betul, yang sebenar. Sepatutnya beriman juga. Maka dalam dakwaan mereka, mereka kata macam mana tadi? Nu'minu bima unzila alaina. Kata mereka itu kami beriman dengan barang yang telah diturun kepada kami.
daripada Taurat sahaja. Ha. Beriman dengan kitab Taurat, maka di sini Allah Ta'ala nak membatalkan dakwaan kata beriman dengan kitab Taurat. Kul kata olehmu ya Muhammad, kata kepada mereka, balas kepada mereka, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Nah, kul hendak kata oleh kamu wahai Muhammad. Kata ni Allah Ta'ala suruh Nabi kata kepada mereka untuk nak menekan kepada mereka, untuk nak menyatakan kepada mereka bahwasanya yang hakikinya, yang sebenarnya kamu tak beriman dengan kitab Taurat. Ni tujuan Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kul falima taqtuluna anbiya Allah, untuk nak batalkan dakwaan mereka katanya beriman dengan kitab Taurat. Sebab dakwaan mereka begitulah, katanya mereka beriman dengan kitab Taurat. Kalau betul-betul beriman dengan kitab Taurat, kenapa kamu bunuhkan nenek-nenek kamu pada zaman dulu, ada membunuhkan beberapa ramai daripada nabi-nabi? Kamu sama, nenek kamu tu sama. Kenapa kalau kamu beriman dengan kitab Taurat, ada berlaku membunuhkan nabi-nabi pada masa zaman nenek-nenek kamu? Jadi falima taqtuluna ni sebagai tanya, kenapa kamu bunuh akan nabi-nabi kalau betul kamu beriman dengan kitab Taurat, padahal di dalam kitab Taurat itu larang membunuh, bahkan kitab Taurat itu suruh beriman dengan segala-segala rasul-rasul, nabi-nabi. Kul hendak kata oleh kamu, hendak kata olehmu ya Muhammad. Kata ni untuk nak menekan kepada mereka, untuk nak membatahikan mereka, untuk nak menyatakan kekufuran mereka dengan kitab Taurat pada hakikatnya. Falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Maka kerana apa kamu bunuh segala nabi-nabi Allah pada dahulu, pada zaman dahulu. Jadi nenek-nenek kamu lah. Tapi kesalahan nenek, kenapa? Kesalahan nenek tapi disetujui oleh peringkat cucu, maka dosa sama. Maka kerana apa kamu bunuh segala nabi-nabi Allah daripada dahulu, ni pada zaman dahulu. Jika ada kamu itu beriman sekalian. Sekiranya kalau kamu tu betul kamu beriman dengan kitab Taurat, tak sepatut kamu membunuh. Sekiranya kalau nenek kamu beriman dengan kitab Taurat sungguh semacam kamu, maka tak berlaku membunuhkan nabi-nabi pada zaman dulu. Maknanya dah berlaku membunuh, itu menunjuk katanya kamu tak beriman dengan kitab Taurat. Kalau betul-betul beriman, tidak membunuhkan nabi-nabi. Sebab dalam kitab Taurat tu disuruh beriman dengan nabi, bukan suruh membunuh. Gitu. Jika ada kamu itu beriman sekalian. Dan sungguh ditegahkan kamu di dalam Taurat daripada bunuh mereka itu. Padahalnya di dalam kitab Taurat kamu ada larang, ada tegahkan kamu membunuhkan segala rasul-rasul, segala nabi-nabi pada zaman dulu. Bukan disuruh bukan sekadar ditegahkan membunuh, bahkan disuruh beriman dengan segala nabi-nabi dan rasul-rasul macam kita lah. Semacam kita, setengah daripada rukun iman kita ni ialah beriman dengan rasul-rasul dan nabi-nabi. Maka sepatutnya beriman bukan disuruh bunuh, bahkan bunuh tu dilarang keras, ditegah. Macam mana kamu beriman, berdakwa katanya kamu tu beriman. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Ini yang satu perkara lagi pula. Ini satu perkara lagi pula yang nak menunjukkan, nak menyata katanya mereka ini tidak beriman.
nak menyatakan tempat salah bagi mereka. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, dan sungguh telah membawa datang akan kamu, membawa datang akan kamu ini menyampai kepada kamu oleh Nabi Musa dengan beberapa mukjizat. Maknanya Nabi Musa itu disokongkan dengan beberapa mukjizat. Dengan Nabi Musa tu, sungguhnya telah membawa datang akan kamu oleh Nabi Musa. Nabi Musa tu dengan mukjizat ni disokongkan, diakukan Nabi Musa itu dengan beberapa mukjizat. Inilah yang kita maklum di dalam pengajian sifat sidik, yang kita maklum dalam pengajian sifat sidik bahwasanya dalil yang menunjuk di atas wajib sidik segala rasul itu ialah berlaku mukjizat kurnia oleh Allah Ta'ala akan mukjizat-mukjizat yang berlaku pada mereka. Maka begitulah Nabi Musa, mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa itu menunjuk kata benar dakwaan Nabi Musa, benar oleh dakwaan jadi rasul tu. Dakwaan dia jadi rasul itu adalah benar. Mana dalil kata benar? Berlaku mukjizat. Jadi mukjizat itulah sebagai akuan daripada pihak Allah kepada Nabi Musa bahawa Nabi Musa itu benar pada dakwaan dia jadi rasul. Itu mana katanya telah membawa datang akan kamu oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu dengan mukjizat mana disokongkan, dikuatkan, diakuikan dakwaan jadi rasul Nabi Musa tu dengan secara Allah Ta'ala bagi laku mukjizat pada dia. Ikut huraian sifat sidik. Ikut huraian dalil sifat sidik. Jadi maknanya tandaan Nabi Musa, tandaan kata sebenar Nabi Musa jadi rasul tu apa dia? Mukjizat yang berlaku pada dia. Jadi tandaan yang menunjuk kata benar Nabi Musa jadi rasul apa dia? Ialah mukjizat yang berlaku pada dia. Mana dia mukjizat yang berlaku pada Nabi Musa? Contohnya seperti tungkat jadi ular. Seperti tungkat jadi ulat. Tungkat yang Nabi Musa dia tungkat ni yang mana bapa mentua bagi Nabi Musa tu bagi kepada dia. Ketika Nabi Musa bela kambing kat sana. Dia mahkawin Nabi Musa ketika berkahwin dengan Nabi Syuaib. Ketika berkahwin dengan anak perempuan bagi Nabi Syuaibnya ialah mahkawin dianya ialah bela kambing 8 tahun. Bela kambing 8 tahun. Itu jadi mahkawin berkawinan Nabi Musa dengan anak perempuan bagi Nabi Syuaib. Maka Nabi Syuaib ketika itu bagikan satu tungkat kepada Nabi Musa untuk buat guna pada masa belaan kambing. Yang mana tungkat itu asalnya daripada syurga. Tungkat itu asalnya daripada syurga, turun bersama Nabi Adam ketika Nabi Adam turun ke bumi. Turun bersama Nabi Adam ketika Nabi Adam tu turun ke bumi, kemudian dipsakai sampai kepada Nabi Syuaib. Dipsakai kepada anak cucu Nabi Adam lah. Satu lapisan tu sehingga sampai kepada Nabi Syuaib. Maka Nabi Syuaib tidak ada anak lelaki, apabila dapat menantu hadiahkan tukar kepada menantunya ialah Nabi Musa. Maka itulah tukar itulah ketika menghadapi Firaun, tukar tu Nabi Musa mengalahkan sihir dengan secara Allah Ta'ala mengubahkan daripada tungkat kayu kepada jadi ular untuk nak mengalahkan sihir. Dan tangan jadi putih.
dan tangan jadi putih. Tangan Nabi Musa tu jadi putih. Jadi putih cerah. Itu setengah daripada mukjizat. Nabi Musa keluarkan tangan dia daripada poket baju dia. Tangan dia tu jadi putih. Jadi cerah putih. Dan buka laut. Maklumlah cerita dia ni. Itu beberapa mukjizat. Ini setengah daripada. Nah, setengah daripada mukjizat-mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa. Sekali lagi, walaqad ja'akum Musa bil bayyinati. Dan sungguhnya telah membawa datang akan kamu oleh Nabi Musa. Nabi Musa itu dikuatkan, disokongkan dengan beberapa mukjizat. Summa takhadhtumul ijla min ba'dih. Kemudian kamu ambil anak lembu, yang dijadikan anak lembu. Anak lembu ini yang ditempa oleh Samiri. Yang ditempa oleh Samiri itu sembah perbuat Tuhan. Kemudian bila berlaku sembah tu, kemudian daripada perginya Nabi Musa kepada Miqat. Miqat tu ialah tempat menajat. Miqat tu ialah tempat menajat. Kemudian daripada perginya, tu siapa? Nabi Musa. Pergi kepada Miqat. Miqat tu apa dia Miqat? Tempat munajat. Supaya bawa datang dengan Taurat. Supaya bawa datang munajat tu supaya terima kitab Taurat. Munajat tu di mana? Di Bukit Turisina. Jadi sebagaimana kata tadilah, tujuan katanya walaqad ja'akum Musa bil bayyinat summa takhadhtumul ijla min ba'di. Ini setengah daripada nak menyata kejahatan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Walaupun bukan Yahudi pada zaman Nabi Muhammad, tetapi Yahudi juga nenek bagi mereka. Jadi ceritanya pada suatu masa, Allah Ta'ala berjanji dengan Nabi Musa supaya nak terimakan kitab Taurat dan supaya nak menajat dengan Allah dan terimakan kitab Taurat. Maka Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa, bawanya 40 orang pergi kepada kawasan bukit Turisina. Tur tu mana bukit? Sina tu kawasannya. Tur tu mana bukit-bukit. Sina tu kawasannya. Macam orang Melayu panggil Bukit Jabal Abi Kubis. Bukit Jabal Sur. Jabal tu bukit. Tur tu bukit. Sina tu tempat dia, nama kawasan. Sebab tu sekarang tu dia tak panggil Turisina, panggil Sina. Sina, ada setengah orang panggil Sinai. Situlah. Jadi Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa pergi ke sana ke kawasan Bukit Turisina dan duduk di sananya masa 40 hari. Duduk di sananya masa 40 hari, nanti sampai masa dapat menajatlah dengan Allah Ta'ala dan dapat terimalah kitab Taurat untuk orang Bani Israel beraman dengan kitab Taurat. Di dalam kesempatan itulah, dalam kesempatan Nabi Musa pergi ke sana,
Maka kesempatan itulah Musa Samiri kumpulkan jenis temaga, jenis emas, jenis perak daripada Banu Israel, tempakan buat satu rupaan anak lembu. Panggil anak lembu tu sebab bentuk lembu tapi tak besar. Sebab tu panggil anak lembu. Kalau besar jadi ibu lembu lah. Jadi bentuk apa dia? Bentuk rupanya rupa lembu tapi kecil. Sebab tu dia katanya anak lembu. Jadi maknanya besar, kecil besar dia ni lebih kurang anak lembu saja. Tak besar sangatlah. Sebab tu dia katanya anak lembu, tak panggil ibu lembu. Tak panggil lembu, panggil anak lembu sebab dia tidak jadi besar sangat. Dalam kesempatan itulah Nabi Musa, kesempatan Nabi Musa tidak ada bersama dengan Banu Israel, maka ambil kesempatan oleh Musa Samiri. Musa Samiri ni setengah daripada orang munafik. Musa Samiri ni mana dia ni orang Fir'aun. Sebab cerita ni selepas pada tenggelam oleh Fir'aun. Musa Samiri ni dia ni orang munafik. Mana asal dia ni dia asal orang Banu Israel juga, berketurunan Banu Israel juga, tetapi dia bersama Fir'aun. Maka apabila Fir'aun tu kalah, dia masuk duduk bersama dengan orang Islam. Buat jadi orang Islam padahal dia tu orang munafik. Maka dengan sebab dia orang munafik itulah, dia pisah, dia cari jalan nak mengkufurkan orang Islam. Sebab tu kalau orang tanya kenapa Musa Samiri buat begitu? Sebab dia ni adalah orang munafik. Maka sebab dia tu orang Fir'aun. Maka dia ni setiap-tiap hari dia pisah usaha untuk nak mengkufurkan orang Islam. Maka apabila Nabi Musa tu pergi munajat, dia ambil kesempatan di situ untuk nak mengkufurkan orang Islam dengan secara kumpulkan jenis amah, perak, temaga apa semuanya untuk buatkan jadi seekor lembu, untuk tempurkan jadi seekor lembu. Dia hancurkan, panaskan, tuang di dalam satu acuan sehingga jadi rupa anak lembu. Tujuan dia ialah nak mengkufurkan orang Islam. Orang Islam tu ialah Banu Israel lah, umat Nabi Musa lah. Maka dapat kejayaan bagi mereka. Bagi Samiri itu dapat berjaya. Sehingga Banu Israel yang ada yang tak pergi kepada munajat bersama Nabi Musa tu, kesemuanya kebanyakannya sembah kepada anak lembu. Sebab Samiri kata inilah Tuhan yang sebenar. Samiri selepas pada dia tuangkan anak lembu tadi tu, dia ambilkan bekas tapak kaki kuda Jibril. Dia bekas tapak kaki kuda Jibril ni, kuda Jibril ni apabila dia pijak kat mana, kat situ jadi hidup. Dia pijak kat mana, terlepas kalau tidak pun tepat pijakan kaki kuda Jibril tu, tepat tu akan tumbuh pokok-pokok. Sebab ceritanya Musa Samiri ni dia sebalik dengan Nabi Musa. Sama-sama nama Musa. Sama-sama nama Musa. Tapi Nabi Musa dibelah oleh Fir'aun. Tapi jadi baik. Fir'aun tu jahat. Dibelah oleh Fir'aun. Pada masa kecil dibelah oleh Fir'aun. Fir'aun tu jahat, dia orang baik. Tapi sebaliknya Musa Samiri dibelah oleh Jibril. Dibelah oleh orang baik jadi jahat pula, dibelah oleh orang jahat jadi baik. Tu dia sebalik. Maka jadi maknanya pada masa kecil tu jadi Jibril lah dak bela dia. Maka setiap kali Jibril datang kepada dia, Jibril datang dengan berkuda. Datang dengan kuda, maka Samiri ni dia perhati. Setiap kali jijak oleh tapak kaki kuda tu, di situ akan hidup. Kalau tanah, jadi tumbuh pokok-pokok. Maka di situlah dia ambil bekas telapak kuda Jibril saat itu masuk dalam anak lembu tadi. Maka jadi dapat melaun. Jadi bersuara oleh
anak lembu tadi. Sebab kalau betul-betul temaga, betul-betul emas jadi anak lembu, orang kurang percaya. Tetapi dia ambil bekas pijakan kaki kuda Jibril tu masuk ke dalam anak lembu besi, anak lembu temaga yang ditepua tadi, maka anak lembu itu dapat bersuara. Maka dapat bersuara itulah dia dakwa kata inilah ialah Tuhan. Tuhan yang sebenar duduk kat sini. Nabi Musa pergi ke sana, pergi cari Tuhan tak jumpa. Dia dakwa begitu. Tuhan yang sebenar dah ada kat sini. Nabi Musa tu sesat. Pergi cari Tuhan di bukit Turi Sina. Dia dakwa begitu. Maka orang Banu Israel pun percaya kepada dia. Semuanya pakat sembah kepada anak lembu. Maka di situlah nak cerita di sini, padahalnya Nabi Musa itu didatangkan, disokongkan dengan mukjizat. Jadi maknanya bukan palsu lah. Sebab Samiri dia kata macam mana? Tuhan yang sebenar ialah anak lembu ini. Dan Nabi Musa pergi ke Bukit Turi Sina untuk menajak kepada Allah Ta'ala, itu bukan dia Tuhan. Maka Nabi Musa pun salah. Nak pergi jumpa dengan Tuhan, nak menajak dengan Tuhan di Bukit Turi Sina, Nabi Musa pun salah. Yang betulnya Tuhan ada kat sini. Sebab tu orang Banu Israel percayalah kepada dia. Padahalnya sebenarnya Nabi Musa ni dilatih jadi rasul, disokong, dikuatkan dakwaan jadi rasul dengan mukjizat. Sepatutnya orang Banu Israel tengok kepada mukjizat yang berlaku pada Nabi Musa, sebab sebelum pada ni ada dah belah laut. Ada dah tukar jadi ulat sebelum pada nak cerita berlaku ini. Sebab cerita ini selepas pada dah mati Firaun. Selepas pada dah mati Firaun. Maka semua orang Banu Israel dah tengok tukar jadi ulat, tangan Nabi Musa jadi putih. Dah menyaksi kesemuanya. Nabi Musa membukakan laut. Maka sepatutnya tak percayalah kepada Samiri. Yang Samiri dakwa kata anak lembu inilah Tuhan. Sebabnya Nabi Musa dah datang mukjizat. Mukjizat tu sebagai dalil sidiknya. Tetapi terjatuh dalam kesalahan juga. Itulah nak kata sini. Nak cerita di sini. Kalau kamu tu betul-betul sungguhnya, kenapa berlaku kesalahan mengibadahkan anak lembu? Kalau kamu, yang ni nenek kamu betul sebenar sungatinya, kenapa ada berlaku sembahkan anak lembu, padahal Nabi Musa itu disokongkan, dibenarkan kerasulannya dengan mukjizat? Ini nak membatahi kepada mereka. Tu makna katanya, kemudian summattakhadtumul ijla min ba'di. Kemudian kamu ambil anak lembu yang ditempuh oleh Samiri, sembah perbuat Tuhan. Maksudnya ambil anak lembu tu mana jadikan anak lembu itu sebagai Tuhan. Maksudnya begitu. Kemudian kamu ambil anak lembu, ijlun tu anak lembu. Kemudian kamu ambil anak lembu yang ditempuh oleh Samiri, sembah perbuat Tuhan, jadikan Tuhan. Jadi kamu jadikan anak lembu itu sebagai Tuhan. Kemudian daripada perginya Nabi Musa kepada Miqat. Miqat tu mana? Tempat munajat, tempat janji munajat Nabi Musa dengan Allah. Munajat tu tujuan apa? Supaya bawa datang dengan Taurat, supaya terima kitab Taurat daripada Allah, bawa datang kepada Banu Israel. Tujuan di munajat tu nak terima kitab Taurat. Munajat tu kat mana? Di Bukit Sina. Di Bukit Sina. Bukit tu ialah Tur. Jadi faham di sini bahwasanya kitab Taurat turun sekaligus. Tak macam Quran. Quran tu berasur-asur. Quran tu berasur-asur semenjak daripada mulai bangkit Nabi jadi Rasul sehingga wafat Nabi. Sehingga katanya sebulan belum nak wafat baru habis turun ayat Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sebulan lebih-lebih belum pada Nabi nak wafat tu akhir ayat Quran dia turun.
wa antum zalimun. Wa antum dan bermula kamu itu zalim sekalian. Semuanya kamu tu orang zalim. Zalim kepada diri sendiri. Zalim di mana? Tempat jadi zalim. Zalim tu dengan diambil ijil, mana dengan dijadikan anak lembu itu sembah dibuat Tuhan. Jadi sembah kepada anak lembu sebagai Tuhan, itulah tempat kamu yang salah muzalim kepada diri kamu. Gitulah. Seterusnya, wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwah wasma'u. Qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ijlah bi kufrihim. Ini pun tempat kesalahan, tempat kesilapan bagi Bani Israel juga. Yang mereka dakwa kata dia yang sebenar, dia yang betul beriman dengan kitab Taurat. Mana pak betulnya? Banyak kesalahan yang dilakukan oleh mereka pada zaman dahulu. Katanya wa idh akhadna mitsaqakum, dan ketika kami ambil akan perjanjian kamu atas berbuat amal dengan hukum-hukum di dalam kitab Taurat. Ini selepas pada Nabi Musa sudah munajat dengan Allah, sudah terimakan kitab Taurat daripada Allah. Nabi Musa pun bawa balik kitab Taurat kepada untuk nak menyampaikan ajaran kitab Taurat kepada Bani Israel. Nabi Musa selepas pada bawa balik kitab Taurat untuk nak menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Maka ketika tu Allah Ta'ala buat perjanjian dengan Bani Israel bahwasanya apa perjanjian itu ialah beramal dengan segala hukum-hukum yang disebut di dalam kitab Taurat. Nak beramal dengan apa yang disebut dalam kitab Taurat. Itu Allah Ta'ala dah buat perjanji dengan Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut turah. Yang kata tadi tur, apa makna tur? Bukit. Wa rafa'na fawqakumut turah, dan kami angkat atas kepala kamu itu bukit Tur. Bukit itulah Tur. Jadi dia cakap begitu macam Tur tu nama bagi satu bukit. Bukan bukit bahasa Melayu, Tur tu bahasa Arab. Ketika membantah kamu daripada terimanya supaya hendak dijatuh akan dia akan bukit Tur atas kamu. Jadi nak bolehkah beriman dengan kitab Taurat pun bukan dia senang juga. Dan Nabi Musa dah bawa balik, dah berjanji nak beramal dengan segala hukum-hukum dalam kitab Taurat. Tapi sebelum nak terima janji itu, tak sanggup nak beramal dengan kitab Taurat, tak sanggup nak terima kitab Taurat. Maka Allah Ta'ala buat macam mana? Untuk nak jadi ugupan supaya nak jadi paksaan kepada mereka untuk terimakan kitab Taurat, Allah Ta'ala akadkan bukit Tur. Apa dia? Allah Ta'ala akadkan sebuah bukit. Jadi mana akad bukit tinggi, akad naik betul dengan kepala. Kalau tak terima, nak lepas bukit jatuh di atas kepala. Nak tak nak? Kalau tak nak, hancur dah. Dilepaskan bukit jatuh di atas kepala mereka. Nak tak nak? Nak terima ke tak nak terima? Begitu. Kalau tak terima, boleh. Tapi nanti akan hancur kamu sebab ditindih oleh bukit. Maka terpaksa mereka terima akan kitab Taurat. Itu nak boleh ke terima tu bukan dia senang juga. Sebab tu jadi bermasalah. Itu maknanya, dan kami akad di atas kepala kamu. Ni akad. Jadi akad bukit naik tinggi. Naik tinggi maknanya kalau kita nak tengok kena
lengak ke atas. Nampak? Uh, atas kepala kamu. Jadi akakkan bukit naik sebelah atas. Dan kami akakkan di atas kepala kamu itu bukit Tur. Akak tu bila? Ketika membantah kamu daripada terimanya. Mana ketika kamu tak sanggup terimakan kitab Taurat. Pada ketika kamu tak sanggup nak terimakan kitab Taurat. Diangkat supaya ni kembali pada akad. Akad akan bukit di atas kepala kamu tu supaya hendak jatuh akan bukit di atas kamu. Kalau tak sanggup terima, bukit tu akan jatuh di atas kepala kamu. Jadi mereka takut. Terpaksa terima juga. Maka apabila seolah katanya kalau kita nak terima ke tak nak terima. Ugut gitu dah. Nak terima ke tak nak terima. Kalau tak nak terima, nanti bukit jatuh di atas kepala. Maka terpaksa mereka sanggup. Kami terima. Dan kata kami, apabila sanggup terima, dan kata kami, dan kami kata, ini Allah Ta'ala berfirman pula. Apabila mereka sanggup nak terima sebab takut bukit jatuh di atas kepala. Khudhu ma atainakum biquwwah. Hendak ambil oleh kamu akan barang yang kami datang akan kamu. Yakni kitab Taurat. Dengan bersungguh-sungguh dan ijtihad. Mana bersungguh-sungguh lah. Ijtihad tu mana bersungguh-sungguh. Jadi maknanya terimakanlah kitab Taurat. Ambil beramal dengan kitab Taurat dengan secara bersungguh-sungguh. Bukan berpura-pura, bukan bermain-main. Jadi sekali ini kamu mesti bersungguh-sungguh pada beramal dengan kitab Taurat. Maka apabila Allah Ta'ala perintah kepada mereka katanya sekarang kamu mesti kena terimakan kitab Taurat dan beramal dengan kitab Taurat dengan secara bersungguh-sungguh bukan dengan main-main. Apa jawab pula mereka itu? Wasma'u, ni belum lagi. Wasma'u dan dengar oleh kamu akan barang yang disuruh akan kamu dengannya dengan barang. Sebagai dengar terima. Allah Ta'ala suruh ambil dan suruh dengar. Dengar tu maknanya terimalah. Akan sebagai dengar terima. Bukan dengar sebelah kanan keluar sebelah kiri. Bukan begitu. Dengar tu maknanya dengar serta beramal. Dan dengar oleh kamu akan barang yang disuruh akan kamu. Dengannya dengan barang. Akan sebagai dengar terima. Mana dengar tu dengan mana terima. Bukan sekadar dengar lepas begitu, bukan. Tengok. Apa yang mereka itu jawab? Qalu, berkata mereka itu. Sami'na wa asayna. Telah kami dengar perkataan engkau, ya Allah. Dan kami deraka akan suruhan engkau. Dah dengar tapi deraka. Dah dengar tapi deraka. Maknanya qalu kata mereka itu, jawab mereka itu, sami'na wa asayna. Telah kami dengar akan perkataan engkau. Dengar dengan telinga. Dengar tu maklum. Dengar dengan telinga. Telah kami dengar dengan telinga kami akan perkataan engkau. Dan kami deraka akan suruhan engkau. Deraka dengan lain daripada telinga. Lain pada telinga. Mana deraka dengan hati, deraka dengan anggota-anggota yang lain. Yang dengar arahan tu telinga. Yang deraka tu mana dia? Lain daripada telinga lah. Mulut, hati, kaki, tangan tu yang derakanya. Begitu. Tengok. Tegamuk dia jawab begitu. Sami'na, kami dah dengar tapi kami tak beramal. Apabila jadi maknanya mereka tu cakap tu betul-betul cakap ke, boleh jadi artinya mereka tak cakap kata sami'na wa asayna, tapi yang berlaku di atas merekanya begitu.
Mana qalu sami'na wa asayna. Jadi mana selepas pada mereka terimakan kitab Taurat, selepas pada mereka itu dengarkan kitab Taurat tapi mereka tak beramal dengan kitab Taurat. Langgarkan perintah kitab Taurat. Itu mana sami'na wa asayna. Dia kita kena macam mana? Kita naknya sami'na wa ata'na. Kita nak begitu, dengar dan patuh. Dengar patuh, dengar patuh. Tapi mereka macam mana? Dengar deraka. Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Wa ushribu fi qulubihimul ijla, dan minum pada hati mereka itu akan kasih ijil. Ijil sini bukan anak lembu, maknanya segera, gumpuh. Bukan mana anak lembu, tapi dia ada dua makna. Ikut dia tafsir sini, ijil mana anak lembu, bukan mana segera tu, bukan. Tapi ada dua makna. Dan minum pada hati mereka itu akan kasih ijil, yakni anak lembu, buat Tuhan. Bikufrihim, sebab apa minum? Dengan sebab kufur, dengan sebab ada kekufuran mereka itu. Sebab itulah suka kepada anak lembu, tak suka taat kepada Allah. Suka sembah anak lembu, sebab tu tak suka taat kepada Allah. Maknanya minum tu dengan maknanya dia cakap minum ni sebabnya kenapa tak kata makan? Sebab minum akan minuman. Minum akan minuman. Maklumnya, makan makanan kan. Minuman ialah apa dia minuman? Benda cair. Kan? Minum, yakni minum, kalau minum tu minum akan minuman. Maka minuman ialah benda yang cair. Bukan benda keras macam nasi. Bukan dia. Maka jadi benda cair, kalau kita tuang di atas kain, apa jadi? Berjerat masuk dalam kain. Begitu. Tapi kalau nasi kita tuang di atas kain, dia tak berjerat. Sebab tu dia tak guna makan, dia guna minum. Bersera berjerat benda cair itu masuk kalau kita tuang di atas apa dia? Kalau kita tuang di atas kain masalan, maka akan berjerat. Atas kertas, maka air akan berjerat masuk dalam kertas. Maka di sini nak cerita katanya minum hati mereka itu mana berjerat masuk dalam hati mereka, bersera berjerat masuk dalam hati mereka oleh sifat suka kasih kepada anak lembu untuk jadi Tuhan. Dah berjerat, dah bersera ke dalam hati mereka itu oleh sifat kasih kepada, suka kasih kepada anak lembu untuk jadi Tuhan. Jadi maknanya perasaan mesra kepada anak lembu sebagai Tuhan tu dah berjerat dalam hati mereka. Sebab itulah mereka deraka kepada Allah. Walaupun ditaubat, tapi jiwa mesra dengan anak lembu tu masih ada dalam hati mereka. Itu mana wa ushribu fi qulubihimul ijla, dan minum pada hati mereka itu maksudnya berjerat. Jadi nak cerita katanya perasaan kasih kepada anak lembu itu dah berjerat masuk dalam hati kamu. Sebagaimana air benda cair
apabila dituang di atas kertas, di atas kain, benda cair itu berjerat masuk dalam daging kain. Macam itulah. Sebab tu dia katakan minum pada hati kamu. Maksudnya begitu. Itu maksud, maknanya berjerat. Berjerat, itu makna kata minum sebab air masuk kat sebelah dalam kan. Air masuk kat sebelah dalam tu dikata minum sebab tu masa hujan turun di atas muka bumi, air itu berjerat masuk dalam muka bumi. Jadi kita boleh kata bumi minum air. Boleh kata bumi minum air hujan. Boleh panggil begitu kan. Sebab apa? Sebab air masuk dalam bumi. Macam kita minum air masuk dalam perut kita. Berjerat. Sebab tu air apabila kita minum bukan sekadar masuk kat perut saja, dia akan berjerat kepada tubuh badan. Sebab tu orang makan ubat tu nak bagi cepat berjerat, berserah ubat tu ialah ubat air lebih cepat daripada ubat biji. Begitulah. Itu maksud kata dan minum pada hati mereka. Mana berjerat kepada hati mereka oleh perasaan kasih mesra kepada anak lembu untuk jadi Tuhan. Kenapa dah berjerat begitu? Sebab ada sifat kekufuran di dalam hati mereka. Jadi makna hati mereka dah berminat kepada anak lembu, tak suka dengan beriman dengan Allah. Dah muyul dianya begitu. Muyul hatinya mereka dah begitu. Sebab tu kalau kita tilik, sebab itulah tak jadi lendik, tak jadi sterik kerjaan mereka macam begitu begini. Sebab itulah apabila Nabi Musa bawa balik kitab Taurat tu tak sanggup nak terima pada awal-awal tu, kena ugut dengan akak bukit dulu. Sebab apa? Sebab hati dia dah cenderung kepada anak lembu. Hati mereka dah cenderung kepada anak lembu, maka tak nak sukalah kepada kitab Taurat. Kalau terima pun macam anak tiri. Seolah katanya anak lembu tu anak sebenar. Kitab Taurat macam anak tiri. Sebab tu tak nak suka. Sebab tu apabila Nabi Musa bawa balik kepada mereka akan kitab Taurat nak beramal, jadi tak nak terima. Lalu tu kena paksa juga untuk terima dengan secara akad bukit untuk nak jatuhkan di atas kepala. Lalu tu dia terima. Tapi terima pun terimalah. Tapi mana? Dalam hati mereka masih muyul, masih cenderung kepada anak lembu. Sebab tu akhir-akhir juga jadi deraka juga. Sebab apa? Sebab sifat suka kepada anak lembu, kufur dengan Allah dah tertanam, dah berjerat dalam hati mereka. Sebab tu kalau kita tengok tak pelik lah. Kenapa jadi susah sangat nak terima kitab Taurat? Kenapa jadi susah sangat nak terima kitab Taurat sehingga diugukkan nak jatuhkan bukit di atas kepala, barulah sanggup. Kenapa begitu? Sebab dah kurang. Mereka dengan kitab Taurat dah kurang. Sebab mereka dah berat cenderung hati, berat kepada anak lembu lagi. Begitulah. Habis di situ. Maka kita akhir di situ. Katanya, Kul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.